Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kenalkan, nama Tok Abu. Ini adalah hari pertama Tok Abu akan mengajar kamu semua pelajaran pendidikan Islam tahun 5. Sebelum itu, Atuk perkenalkan dua orang cucu atau asisten Atuk yang akan membantu Atuk. Yang comel ni nama dia Ainul. Hai semua, Assalamualaikum. Dan yang encem ni nama dia Amadun. Hai semua. Hai. Baiklah budak semua, tajuk pendidikan Islam ni lebih kepada bidang sirah yang mana bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang agung. Baiklah, Ainul, sekarang Atuk serahkan pada kamu. Ainul, cuba kamu baca potongan ayat dalam Al-Quran ini. Baik, Atuk. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat juzuk 3 ayat 31. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah dikau daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Surah Al-Imran Kawan-kawan sekalian, jika kita hendak Allah sayang kita, wajib kita semua mengikut jalan kekasihnya Naimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sekalian, Rasulullah adalah seorang yang mempunyai peribadi yang hebat. Mari kita lihat antara peribadi beliau. Yang pertama, Rasulullah mengenal dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda orang yang rajin beribadat. Kata Tok pernah cerita Rasulullah pernah solat malam walaupun dia seorang yang maksum, tidak ada dosa, tapi dia tetap bangun malam sembahyang sampai bengkak kaki dia. Hebatnya Rasulullah. Seterusnya, Rasulullah adalah seorang yang sentiasa mentaati dan menjauhi larangannya, yakni larangan Allah. Dia tak pernah langsung ingkar akan apa yang Allah larang dan selalu buat dan patuh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh. Jadi, kita perlu jadi seperti Rasulullah, taat kepada Allah.
Seterusnya, sentiasa melakukan ibadat fardu dan istiqamah melakukan amalan sunat. Jadi, kita jangan hanya selalu mengharapkan yang wajib saja. Yang sunat tu kena buat tau. Mana nak tahu yang sunat tu boleh selamatkan kita daripada masuk ke neraka. Seterusnya, baginda juga mengamalkan akhlak yang mulia yang terdapat di dalam Al-Quran. Wah, Rasulullah SAW, akhlak dia, kata tu, akhlak Rasulullah macam dalam Al-Quran tersempiji. Oh. Dan baginda juga sabar dan tabah menghadapi ujian dan cabaran walaupun ditentang, dihina, diherdik oleh kaum Quraisy Mekah. Dan baginda sangat menyayangi dan mengasihi umatnya walaupun dia tak kenal kita, tetapi dia tetap sayangkan kita. Ketika Rasulullah nak wafat dulu, pernah Ahmadun dengar cerita yang mengatakan bahawa Rasulullah ketika dia sakit tu, dia tidak ada doa lain. Bukannya nak doa untuk dia sembuh, tetapi dia doakan ummati, ummati, ummati. Bermakna apa? Rasulullah sayangkan kita. Bagus, Ahmadun. Anak-anak sekalian, sebagai seorang Muslim yang sejati, hendaklah kita mencontohi dan meneladani peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak yang soleh dan selalu mendoakan ibu bapa. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa menghormati dan menjaga hubungan silaturahim. Dan seterusnya, Rasulullah orang yang mengasihi isteri dan anak-anak serta membantu dalam urusan rumah tangganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bapa yang bertanggungjawab dan sentiasa mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Dan seterusnya, Rasulullah adalah seorang yang penyayang dan penyabar melayan cucu-cucunya. Ada lagi, Rasulullah juga telah memberi gelaran dan kepada sahabatnya dengan gelaran yang baik. Tak macam kita, selalu saja kata kat kawan-kawan kita, kemek lah, kemetot lah, macam-macam. Dan seterusnya, meluangkan masa dengan keluarga dan sahabat dengan perkara-perkara yang berfaedah. Oleh itu, sahabat sekalian, murid-murid sekalian, anak-anak sekalian, semua kita haruslah mengikut dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan meneladani peribadi baginda. Sesungguhnya tidak ada cara hidup yang paling baik sekali selain cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa diridai Allah. Terusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan masyarakat pula macam mana pula hubungannya? Mari kita tengok. Yang pertama, Rasulullah menghormati dan mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Baginda juga seorang yang sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Baginda juga sering menziarahi orang sakit, walaupun orang sakit itu adalah seorang yang bukan Muslim, tapi baginda tetap menziarahinya. Dan oleh kerana amalan baginda ini menyebabkan ramai yang tertarik dengan Islam dan dakwah Rasulullah terlalu percaya. Hebat kan baginda? Kemudian baginda bercakap dengan sopan, jelas dan tidak terlalu kuat. Tak menengking, tak marah, tak macam-macam lah yang tak elok tu. Kemudian baginda juga sentiasa menahan marah dan memaafkan orang lain.
Kerana Rasulullah bagi tahu orang yang paling kuat adalah orang yang sentiasa berjaya menahan kemarahan. Tapi kalau orang tu tak berjaya menahan kemarahan, bermakna orang itu orang yang lemah. Dan terakhir sekali, ada lagi rasanya. Sentiasa membalas sesuatu dengan lebih baik. Rasulullah kalau kata orang buat jahat, orang buat benda buruk, dia tak belah yang buruk, dia balas yang lebih baik. Bukannya buruk, lebih baik. Perbuatannya elok. Perbuatan. Orang marah, dia senyum. Orang maki, dia senyum. Orang baling tahi dekat atas jalan, dekat rumah dia, dia tak balas pun. Malahan dia balas bila orang tu sakit, dia pergi ziarah orang. Akhirnya apa jadi? Orang yang buat macam-macam pada dia perkara yang tak elok tu, akhirnya peluk Islam atas sebab kerana sifat dia yang sentiasa membalas sesuatu dengan lebih baik. Hebatnya Rasulullah. Dan seterusnya, seorang yang sangat dermawan, sentiasa dermawan, sentiasa memberi, sentiasa menderma, sentiasa bersedekah. Walaupun kadang-kadang baginda tak begitu, dalam keadaan tak mampu untuk tak banyak makanan, tapi Rasulullah tetap menderma. Itu hebatnya pribadi Rasulullah. Dan seterusnya, kita lihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara. Rasulullah menjadikan wahyu Allah sebagai asas pemerintahan. Rasulullah jadi raja, Rasulullah jadi khalifah, Rasulullah jadi ketua. Rasulullah menggunakan Al-Quran dan hadis yang hadisnya Rasulullah SAW menggunakan Al-Quran, segala wahyu Allah, untuk menjadi panduan baginda dalam memerintah negara Islam. Rasulullah sentiasa mengadakan syura sebelum memutuskan sesuatu. Maksudnya di sini, Rasulullah dia akan mesyuarat dulu dengan kawan-kawan. Kalau dia nak putuskan satu perkara untuk negara, dia takkan terus membuat satu keputusan ikut suka hati dia. Dan Rasulullah SAW seorang yang sentiasa menerima pandangan daripada rakyat. Dan Rasulullah seorang yang bijak, adil dalam kepimpinan baginda. Dan Rasulullah SAW sentiasa bertoleransi dan tidak menggunakan paksaan dalam pemerintahan. Kalau kata suatu umat dia tu tak mau nak sembahyang, dia tak paksa. Tapi dia ada cara yang lebih baik untuk buatkan orang tu bersembahyang, solat. Itu dia. Bijak mengatur strategi. Dan Rasulullah pandai dalam mengatur strategi, lebih-lebih lagi dalam strategi peperangan. Sentiasa bersedia mendengar dan menyelesaikan masalah rakyat. Itulah Rasulullah punya sebagai seorang pemimpin negara. Barulah saya faham itu. Terima kasih tu atas perkongsian ilmu tadi. Sama-sama, Cu. Baiklah, sampai berjumpa di lain hari. Dari kami, syukur squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #stay safe. #stay at home. #don't forget to fast. Bye-bye. Kebenaran engkau taburkan